أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira, dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah, ketika kamu diliputi perasaan mengantuk, apabila satu pemberian aman dari Allah untuk menghapuskan kecemasan kamu. Dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan. Dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Ingatlah ketika Tuhan mewahyikan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu memberi pertolongan, maka tetaplah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu pangcunglah leher mereka, musuh, dan tetaplah tiap-tiap anggota mereka. Perintah yang demikian ialah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Itulah azab dunia. Maka rasalah dia, hai orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir disediakan baginya azab neraka di akhirat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita bacakan pada malam ini ialah ayat yang ke-9 sehingga ayat ke-14 dalam suratul Anfal, surah ke-8, pada juzuk yang ke-9. Sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menentukan bahawa peperangan akan berlaku, yakni peperangan Badar. Walaupun umat Islam sebahagian mereka cenderung untuk tidak mau berperang, namun demikianlah segala perintah Allah, walau dibenci oleh jiwa dan hawa nafsu, ia baik untuk keimanan mereka, baik untuk dunia dan akhirat mereka. Diriwayatkan antara sebab turunnya ayat ini daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, bila mana berlakunya peperangan Badar, Nabi SAW melihat kepada sahabatnya. Mereka ketika itu berjumlah 300 orang lebih. Ada yang menyatakan 300 beberapa belas orang. Ada yang kata 13, ada yang kata 17. Kemudian Nabi SAW melihat kepada bala tentera musuh musyrikin. Sedangkan jumlah mereka ketika itu 1000 lebih. Lalu Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat dalam keadaan di bahunya ada selendang. Kemudian baginda SAW berdoa, Allahumma anjisli ma wa'adtani. Allahumma in tahlik hazihi al-isabatu min ahli al-Islam fala tu'badu fil ardi abada. Qala fama zala yastaghithu rabbahu wa yad'uhu hatta saqata rida'uhu an mankibayhi. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu faraddahu aw fa'alqahu ala mankibayhi thumma iltazamahu min wara'ihi thumma qala ya Nabiy Allah kafaka munashadatuka rabbaka
فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Bila Rasulullah melihat tentera musuh lebih ramai pada tentera Islam, maka Nabi mengangkat tangan lalu berdoa, Ya Allah, tunaikan apa yang engkau janjikan. Ya Allah, kalau sekiranya angkatan tentera Islam ini musnah, maka kamu tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang doanya sehingga selendang yang berada di bahu Rasulullah jatuh. Maka datang Abu Bakar meletak kembali di atas bahu Nabi SAW sambil memegangnya supaya tidak jatuh kembali. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah munajatmu kepada Tuhanmu. Pasti sesungguhnya Allah akan memperkenankan apa yang dijanjikan. Maka turun ayat ini. Istastaghithuna rabbakum. Ketika mana kamu meminta pertolongan daripada Tuhan kamu, fastajaba lakum. Maka Allah perkenankan. Maka ini antara sebab turunnya ayat ini. Maka pada hari tersebut, yakni hari Badar, umat Islam berjaya mengalahkan tentera musuh, berjaya membunuh 70 orang di kalangan pemimpin-pemimpin mereka dan berjaya menawan 70 yang lain. Artinya 70 dibunuh, 70 ditawan. Sedangkan dalam angkatan tentera Islam, cuma yang mati, yang gugur syahid 14 orang sahaja. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibn Abbas, Nabi SAW berkata pada hari Badar, yakni berdoa, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka, Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Ya Allah, aku memohon kepadamu janjimu dan apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, kalau engkau inginkan, pasti engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Jadi kalau engkau inginkan untuk memusnahkan bala tentera Islam ini, ya engkau boleh melakukannya. Sehingga tidak ada lagi yang akan menyembahmu, ya Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hasbuka, hasbuka, cukuplah ya Rasulullah. Fa kharaja wa huwa yaqul, maka Rasulullah SAW pun keluar sambil berkata, sayuhzamul jam wa yuwalluna dubur. Mereka semua akan dikalahkan dan mereka semua akan melarikan diri. Maka ini antara istighasah Nabi SAW atau memohon, doa Rasulullah memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memenangkan umat Islam. Kerana itu kalau kita kembali melihat kepada ayat ini, Allah Ta'ala berkata, ingatlah pada hari kamu wahai orang beriman memohon pertolongan kepada Tuhan kamu. Walaupun hadis tadi menceritakan Rasulullah yang berdoa, sebenarnya semua umat Islam berdoa. Cuma di-highlightkan Rasulullah, kan ia baginda adalah pemimpin, baginda ialah Rasul. Semua Islam berdoa kan dalam keadaan mereka tidak menjangkakan peperangan, dalam keadaan bala tentera yang tidak cukup, persenjataan tidak cukup dan pengalaman pertama dalam peperangan. Maka ini menjadikan mereka tekun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berkata, "I Rabbana unsurna ala aduwika ya ghiyasal mustaghisina aghithna." Wahai Tuhan kami, tolonglah kami menghadapi musuhmu. Wahai Tuhan yang membantu orang-orang yang memohon pertolongan, aghithna, tolonglah kami. Maka Allah mengingatkan orang beriman akan pertolongan Allah ini supaya umat Islam senantiasa bersyukur akan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala memperkenankan dengan menurunkan malaikat. Baik, umat Islam tidak pernah terfikir pertolongan itu datang dengan turunnya malaikat. Sebab umat Islam kita, tuan-tuan, kalau fikir, bila perang menang, kita fikir kita mengalahkan kok. Kita mengalahkan, kita berjaya mengawal mereka, menawan mereka, membunuh mereka. Tidak pernah tergambar akan pengutusan malaikat. Tapi demikian pertolongan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita minta tolong orang, kita akan dapat lihat apa yang kita jangka, bukan lebih kurang daripada apa yang kita jangka. Tetapi kalau kita minta tolong dengan Allah, kita akan dapat lebih daripada apa yang kita jangka. Sebab itu kita diajar mohon pertolongan pada Allah. Kalau kita minta tolong dengan orang, dengan makhluk, kita dah jangka. Minta 50, dibagi 50, itu jangkaan kita. Mungkin dia rendah pada tu, minta 50, dibagi RM25. Tapi bila kita minta pertolongan dari Allah, kita jangka 50, dia datang 5,000. Bukan lebih pada itu. Kerana itu bila umat Islam berdoa dan Rasulullah pun tak kata, Ya Allah turunkan malaikat, turunkan malaikat. Nabi tak sebut yang tu. Orang beriman juga tidak menyebut yang tu. Tapi lihat apa yang Allah berikan. Diturunkan malaikat. Tentang seorang malaikat sudah cukup untuk mengalahkan semua bala tentera musuh. Kerana malaikat makhluk Allah yang kuat, yang gagah.
yang besar. Antara makhluk Allah paling besar ialah para malaikat. Yang bersayap. Bersayap menunjukkan kekuatannya. Yang menunjukkan kesempurnaannya. Allah boleh hantar seorang malaikat lalu memusnahkan semuanya. Kenapa Allah Ta'ala hantar ramai malaikat? Bahkan malaikat itu datang dengan cara berterusan. Turun. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang janji Allah menurunkan malaikat. Apakah malaikat pada hari itu berperang atau mereka cuma memberi semangat secara spiritual ataupun maknawi? Diberi semangat kepada umat Islam. Atau mereka cuma meramaikan orang beriman ketika itu dan mengukuhkan pendirian orang beriman. Sedangkan macam saya sebut, seorang malaikat berjaya atau mampu memusnahkan semua. Kalau Allah Ta'ala turunkan Jibril saja dengan satu sayap, habis musnah. Kerana Jibril pernah memusnahkan kaum Nabi Lut. Di tempat bandar-bandar kaum Nabi Lut hanya dengan sekali kipasan sayapnya. Maka musnah seluruhnya. Sebagaimana Jibril pernah memusnahkan negara Samud dan demikian juga negara-negara yang lain yang menderhaka pada Nabi dan Rasul. Jumhur ulama menyatakan Jibril turun pada hari Badar dengan 500 malaikat di sebelah kanan. Padanya Abu Bakar, manakala Mikail turun dengan jumlah 500 orang malaikat di sebelah kiri. Padanya ada Ali bin Abi Talib dengan gambaran wajah-wajah manusia. Mereka memakai pakaian putih dan serban putih dan melepaskan ekor-ekor serbannya di antara dua bahunya. Dan mereka berperang bersama dengan umat Islam. Dalam satu riwayat menyebut Jibril diturun bawa 500 orang malaikat. Dan diturun di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan itu dijaga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Manakala malaikat kedua ialah malaikat Mikail alaihissalam. Turun bersama dengan 500 malaikat lain dan diturun di sebelah kiri. Di sebelah bala tentera kiri yang dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu malaikat memakai pakaian serba putih. Pakaian putih, serban putih. Dan serbannya mempunyai ekor. Di serban ni ada ekor ni. Dilepaskan antara dua bahunya. Ini dua bahu dilepaskan. Artinya ekornya berada di tengah-tengah. Dan ini pendapat yang masyhur sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas di mana Allah Ta'ala menurunkan bantuan kepada Nabi-Nya dan kepada orang beriman dengan 1000 malaikat. Dan Jibril bersama 500 malaikat di sebelah kanan, Mikail bersama 500 malaikat di sebelah kiri. Dan ini pendapat yang kuat yang menceritakan turunnya malaikat pada peringkat pertama. Ini 1000 orang tuan-tuan pada peringkat pertama. Abu Jahal waktu perang Badar, dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Min aina kana as-saut alladhi kunna nasma'?" Kenapa kami dengar suara bising ni? Kata Abu Jahal. "Wala nara syakhsan," tapi kami tak nampak orang. Dengar macam ramai, kata Abu Jahal. Ni Abu Jahal cakap sebelum dia mati dan dibunuh. Dia kata, kenapa aku dengar suara ni macam ramai sedangkan aku tidak dapat melihat manusia? Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Huwa minal malaikat," itulah malaikat. Lalu berkata Abu Jahal, "Hum ghalabuna la antum." Kalau begitu kami dikalahkan oleh malaikat, bukan kamu yang kalahkan. Dan menjadi kesepakatan kebanyakan ulama bahawa dalam peperangan Uhud malaikat tak perang. Tapi dalam peperangan Badar malaikat berperang. Malaikat berperang untuk menguatkan semangat orang-orang beriman. Untuk mendatangkan rasa berani orang-orang beriman. Disebut dalam satu hadis tentang kemuliaan ahli Badar. Yang Allah berikan kepada orang beriman, demikian juga Allah Ta'ala berikan kepada malaikat. Malaikat yang menyertai peperangan Badar, malaikat itu lebih mulia daripada malaikat yang tidak sertai peperangan Badar. Dan bukan sekadar nikmat turunnya malaikat. Allah Ta'ala juga memberikan dua nikmat yang lain. Satu, turun malaikat. Yang kedua, nikmat mengantuk. Yang ketiga, nikmat turunnya hujan. Adapun nikmat mengantuk ialah Allah Ta'ala memberikan keamanan. Sebab bayangkan dalam peperangan, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan kita mengantuk. Berarti kita rasa aman, tak rasa takut, tak rasa bimbang. Sebab itu kata ulama, al-amnu munim, aman itu akan menjadikan kita tertidur. Wal khawfu mushir, takut menjadikan kita tak boleh tidur. Maka bayangkan ketika mana peperangan, sebagian umat Islam boleh tidur, mengantuk. Kan itu kata ulama,
mengantuk di medan perang adalah pertolongan Allah. Tapi mengantuk ketika ibadah adalah daripada syaitan. Tuan-tuan jangan ingat bila mengantuk dalam kuliah ni pun malaikat turun, Ustaz, tu ngantuk ni. Ini syaitan. Kalau waktu perang ngantuk, itu daripada malaikat. Waktu sembahyang ngantuk menguap, itu dari syaitan. Waktu baca Quran ngantuk, itu bukan pertolongan Allah, itu syaitan. Tapi waktu kita berperang, ghalibnya tuan-tuan bila berperang, takkan ada orang tidur. Kita dengar ada pencuri nak masuk pun kita tak boleh tidur. Dengar bunyi lebih kurang, kita tak boleh tidur. Ini kan pula sedang berkecamuk perang. Tetapi nikmat yang Allah Ta'ala berikan, Allah jadikan sebahagian umat Islam tadi mengantuk. Dan pertolongan Allah yang ketiga ialah turunnya hujan. Tetapi ketika mana umat Islam dalam perjalanan peperangan, bayangkan tengah padang pasir, air yang terhad, cuma yang dibawa yang diminum. Sebab mereka tak jangka perang. Kalau perang boleh bawa beberapa tempayan, bawa setakat perlu. Dalam keadaan mereka dahaga, dalam keadaan mereka berhadas, dalam keadaan mereka yang nak berak, yang nak kencing, nak berwuduk, maka syaitan mewaswaskan mereka. Tengok, kan susah ni. Macam mana nak menang perang susah ni? Dengan tak ada air, kencing lagi, berak lagi, nak minum lagi. Maka waswas syaitan datang. Kerana setiap kali kita nak buat baik, akan datang waswas syaitan untuk menghasut kita, untuk menyatakan ini menyusahkan. Kan bila kita buat baik, bila ada sedikit kerena-kerena, kita pun give up, tak nak buat. Syaitan akan tengok buat baik susah kan, jangan buat. Tapi kalau kita nak buat jahat, dia ajar pula kita sabar. Itu ada orang, dia nak mencuri, dia sanggup sabar sampai 3 pagi. Tunggu tuan rumah tidur pula ke nak mencuri. Syaitan kata sabar. Nanti dia tidur. Bila kita nak buat baik, syaitan waswaskan kita. Syaitan hilangkan kesabaran kita. Sebab itu kita cepat marah. Kalau imam baca panjang, kita nak marah. Kalau sesuatu dalam hal ibadat lambat, kita nak marah. Kerana syaitan akan mewaswaskan kita dengan pelbagai bisikan-bisikan jahatnya. Maka sementara ketika mana dalam peperangan, syaitan kata tengok air tak ada. Macam mana nak wuduk? Macam mana nak kencing? Macam mana nak berak? Maka Allah Ta'ala turunkan hujan. Bila diturunkan hujan, maka umat Islam bukan sekadar dapat meminumnya. Bukan dapat menyucikan diri. Dapat kencing, dapat berak, dapat mandi. Bukan menyejukkan. Maka hujan ini ialah datang ataupun merupakan pertolongan Allah SWT. Sebab itu Allah menyebut dalam ayat ke-11. Iz yughashikumun nu'as. Ketika mana Allah menurunkan, memberikan kepada kamu rasa mengantuk. Amanatan min, keamanan daripada Allah. Wa yunazzilu alaikum minas sama'. Kemudian dia Allah menurunkan ke atas kamu daripada langit. Ma'an air. Yatahirukum bih. Untuk kamu bersuci dengannya. Wa yudhiba ankum rijsa syaitan. Dan supaya kamu dapat menghilangkan bisikan syaitan. Wa liyarbita ala kulubikum. Supaya hati kamu menjadi lebih kuat. Wa yusabbita bihi aqdam. Dan kamu menjadi semakin tabah. Maka ini antara bentuk-bentuk pertolongan yang datang. Malaikat, mengantuk, kemudian hujan. Dan malaikat-malaikat yang turun ini, sebahagian mereka menyamai orang-orang yang mereka kenali. Innal malaikata kanu yatashabbahun bisuwar rijal min ma'arifil mu'minin. Wa kanu yumahidunahum bin nasr wal fath wal dhafar. Akhraj al-Baihaqi fi ad-dalail. Anna al-malak kana ya'ti ar-rajul fi surati ar-rajul ya'rifuhu. Fayaqulu abshiru fa innahum laysu bishay. Wallahi ma'akum kurru alaihim. Malaikat ni dia menyerupai orang-orang yang orang Islam kenal. Ni macam kenal ni, kenal. Lalu malaikat ini berkata, bergembiralah. Mereka ni tak ada apa-apa. Musuh kamu ni tak ada apa-apa. Wallahu ma'akum. Allah bersama kamu. Kurru alaihim. Kamu akan dapat mengatasi mereka. Malaikat-malaikat bukan sekadar turun untuk berperang. Bahkan malaikat-malaikat ini memberi kata-kata motivasi. Kata-kata semangat pada orang beriman. Dengan berkata, orang kafir ni tak ada apa-apa. Laisu ala syai'. Mereka tak kuat pun. Mereka tak gagah pun. Allah bersama kamu. Ini kata-kata perangsang pada malaikat yang datang. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah mengajar umat Islam bagaimana cara berperang. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Ketika mana Allah mewahyukan kepada para malaikat untuk berkata kepada orang beriman, aku bersama kamu. Maka tetapkan dengan perkataan tadi.
kaki-kaki orang beriman atau semangat mereka. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Akan aku hadirkan, aku campurkan rasa takut, rasa gerun mereka kepada kamu wahai Muhammad. Dan kepada umat Islam, fadribu fawqal a'naq, ni Allah ajar. Maka pancunglah kepada mereka. Dia cepat mati. Wadribu minhum kullabanan, dan potong jari-jari mereka. Sebab jari ni tempat di mana mereka pegang senjata. Allah ajar cara melemahkan musuh dengan cepat. Pertama, pancung leher mereka. Ya, mereka pakai besi, topi besi kat sini. Kat sini tak ada, boleh potong. Mereka pakai baju besi di sini. Maka jangan duk sibuk nak ukur kat baju besi. Buang tenaga. Potong jari mereka. Okay, mereka yang sedang pegang pedang, potong jari mereka. Bila jari mereka terpotong, mereka tak boleh lagi nak pegang senjata. Dan mereka kalah. Jadi lihat bagaimana Allah Ta'ala ajar. Fadribu fawqal a'naq, pancung leher mereka, wadribu minhum kullabanan, dan potong jari jemari mereka. Dalam peperangan, fokus. Kadang bila orang belajar seni pertahankan diri, dia mesti cari titik kelemahan untuk benda tu KO cepat. Dia kata, mana titik kelemahan? Sama ada cara kunci ke, cara tumbuk ke, cara sepak. Mereka nak kalau boleh sekali tendang KO. Jimat masa. Patut 12 round jadi 1 round. Patut 5 round jadi 5 saat. Maka Allah ajar tempat yang melemahkan musuh. Leher mereka, tengkuk mereka dan jari jemari mereka. Pegang pedang, hayungkan pedang. Bila jari ni, jangan kata semua. Kalau sebatang dia kena potong, dah tak boleh pegang dah. Kemudian Allah Ta'ala kata, Dzalika bi'annahum, kekalahan itu berlaku kepada mereka. Disebabkan mereka syakullah wa rasulah, melawan Allah dan Rasul. Ini sunnatullah. Siapa pun yang lawan Allah dan Rasul, berarti kita sedang menunggu kemenangan sampai. Tuan-tuan, sebab itu kata Umar Khattab, kita menang lawan musuh kerana maksiat musuh. Kita tak Allah. Kita tak Rasul. Kerana maksiat musuh. Tapi kalau kita juga buat maksiat, maka ketika itu yang menjadi ukuran ialah senjata. Kata Umar Khattab, kalau kita ni kalau lawan dengan musuh, menang sebab maksiat. Tuan-tuan, hatta kita dalam kehidupan seharian, kita gaduh dengan orang, berbalah dengan orang. Kita boleh menang berbalah dengan orang selagi mana kita tak buat maksiat. Bila mana kita buat maksiat, kita tak boleh menang. Habis kalau sama-sama buat maksiat, maka diukur dari sudut persiapan masing-masing. Tapi kalau nak pertolongan Allah, jangan buat maksiat. Kita lawan dengan siapa pun. Sama ada kita lawan dengan orang kafir atau kita lawan sama-sama kita. Lawan sama kita. Kalau dia buat maksiat, kita boleh menang. Ya, kadang-kadang kita bergaduh sama kita. Syarat jangan kita buat maksiat. Sama kalau dia maki hamu, dia carut marut kita, jangan. Supaya kita menang. Tapi kalau kita pun ikut cara dia, maka tengoklah keadaan macam mana. Bagaimana kita tak ikut rentak orang yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, sehingga itu kita dapat kemenangan. Wa man yushaqiqillaha wa rasulah. Siapa yang melawan Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat berat hukumannya. Dzalikum, demikian hukuman di dunia. Fadzuku, sila rasakan. Wa anna lil kafirin, nanti akhirat kelak bagi orang kafir itu azab api neraka yang lebih dahsyat. Ini kesimpulan ataupun kita kata penafsiran umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan yang mempunyai banyak pengajaran. Ya, banyak pengajaran kalau kita lihat apa yang Allah Ta'ala sebut di sini. Yang pertama, Allah Ta'ala nak beritahu bahawa pertolongan datang bila mana kita minta tolong dari Allah. An-nasru inda istighatsah. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyuruh kita minta tolong dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Bila nak minta tolong dengan Allah. Kalau nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Jadi kalau kita nak dapat pertolongan Allah, minta. Kenapa kena minta? Untuk menunjukkan sifat rendah diri kita. Boleh tak, saya tak nak minta. Tengok Allah bagi, tak bagi sudah. Kita tak akan dapat. Pertolongan Allah akan diperolehi bila kita merendahkan diri meminta pertolongan Allah. Wa imma kita semayang hajat, wa imma kita berdoa, kita bermunajat, minta tolong dengan Allah. Yang kedua, mengantuk dalam peperangan merupakan salah satu daripada pertolongan Allah. Dan yang ketiga, turunnya hujan. Turunnya hujan yang bukan sekadar berfungsi untuk menyucikan diri,
tapi ia tanda kemenangan dan menghalau syaitan, menghalau was-was syaitan. Sebab itu kita tuan-tuan bila turun hujan kita disunatkan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan ia curahan yang berkat. Bila hujan ni dia akan datang naik semangat. Kerana ia keberkatan. Air dari langit, air yang berkat. Sebab itu kita dapat rasa kekuatannya. Kemudian yang keempat, di sini dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah menyebut di antara nikmat bila Allah menguatkan hati-hati orang-orang beriman. Dengan menghilangkan perasaan takut. Dengan memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musuh. Baik, hati yang kuat ini nikmat Allah bagi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak perlukan fizikal yang kuat. Kita perlukan hati yang kuat. Khususnya dalam berjihad, dalam berperang, dalam melawan musuh. Bila kita melawan musuh, Rasulullah SAW tidak pilih sahabat-sahabat yang besar, yang tinggi. Memang kita tahu pemilihan tentera hari ini berdasarkan kepada ketinggian. Berdasarkan kepada kesihatan tubuh badan. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan negara di dunia. Tapi tidak Islam. Dalam Islam, tuan-tuan sekalian, siapa pun layak pergi berperang. Kerana keutamaan peperangan itu ialah kekuatan jiwa. Sebab perang ni tengok kematian. Perang ni jadikan kita ingat anak bini kita ingat dunia kita. Maka orang yang tidak kuat hati, dia tak akan tabah. Sebab itu kita lihat umat Islam, kehebatan mereka bukanlah kerana fizikal mereka. Bukanlah kerana latihan mereka semata-mata. Tetapi kerana kekuatan jiwa mereka. Sebab itu penting kita, anak-anak kita. Kalau misalnya kita tak dapat anak besar, anak kuat. Tapi ajar dia jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat itu ialah jiwa yang meminta pertolongan dengan Allah, yang bergantung pada Allah. Tak apalah anak kita kecil sekalipun misalnya, yang lawan game besar-besar, tapi jiwa dia kuat. Dia berjaya menghadapi segala ujian-ujian kehidupan ini. Dan kita lihat yang kelima, bagaimana Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat untuk mengilhamkan kepada manusia dan berkata, aku bersama mereka. Kata ini ilham malaikat. Lepas tu kadang-kadang kita ni dalam hidup ada bisikan yang baik. Bisikan ini sabarkan kita. Tak apa, sabarkan dunia je. Bisikan ini berkata sabar, rezeki Allah tu luas. Kata ini ilham atau disebut lamah daripada malaikat. Bila Allah Ta'ala nak berikan pertolongan, maka didatangkan bisikan-bisikan yang baik. Dan yang keenam, Allah akan mencampakkan rasa gerung dan takut pada jiwa-jiwa orang kafir. Ini antara nikmat Allah yang hebat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun orang kafir cuba menggerunkan orang Islam dengan bom atom, bom nuklear, bom hidrogen, dengan pesawat tempur itu dan ini, mereka gunakan segala bentuk persenjataan untuk menggerungkan umat Islam. Tapi Allah Ta'ala ajar, sebenarnya walau mereka ada segala senjata yang lengkap, Allah yang gerungkan mereka. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat orang Filastin, Israel senjata apa dia tak ada. Orang Filastin berapa banyak senjata dia ada, tetapi mereka menggerungkan Israel. Sehingga Israel terpaksa meminta pertolongan satu dunia untuk lawan umat Islam Filastin. Satu dunia. Terpaksa mengadu kat PBB, mengadu kat Amerika, mengadu sekian. Buat sekatan macam-macam, minta dunia, sama-sama mengecam. Walhal, Hamas hantar roket yang tak mati pun orangnya. Tapi ketakutan dalam hati mereka. Tetapi bila roket pergi, roket kosong, tak ramai pun mati. Matilah seorang dua. Itu pun sebab mati sakit jantung, terkejut. Sebenarnya ketakutan mereka lebih pada itu. Walaupun tak kena mereka punya takut, mereka balas balik dengan peluru berpandu, dengan sekian-sekian. Kerana ketakutan membabi buta. Maka ini antara nikmat Allah berikan pada orang beriman. Walaupun orang kafir, saya katakan mereka buat pelbagai senjata untuk gerungkan orang Islam. Tapi pada hari peperangan, percayalah yang gerung itu orang kafir. Walaupun mereka ada belakang kereta kebal, ada helikopter, semua ada. Tapi yang gerungnya mereka. Sebab itu umat Islam di Afghanistan sebagai contoh. Yang keluarnya siapa? Mereka keluar. Didatangkan perasaan gerung mereka. Akhirnya cabut lari macam tu. Cabut lari tinggal-tinggal macam tu. Ini antara pertolongan Allah. Bahkan dalam ayat ini juga, bagaimana Allah Ta'ala menyebut di antara nikmatnya Allah mengajar kepada orang beriman bagaimana cara berperang. Cara berperang pun Allah Ta'ala ajar dengan fokus kepada titik kelemahan musuh. Leher mereka dan jari jemari mereka. Yang ketika itu kalau orang berperang, orang cuma nak jatuhkan musuh. Mereka lupa nak fokus mana. Macam kita tuan-tuan. Kalau kita bertemu orang, apa yang kita fikir? Okay, nak menang lah. Tapi nak menang buat macam mana? Membabi buta je.
lagi ada kudrat, lagi ada tenaga. Itu tak cerdik. Orang cerdik dia akan fokus pada mana titik lemah. Dan titik lemah itu digunakan dan mereka menang dengan mudah. Sama dalam peperangan, Allah Ta'ala ada titik kelemah musuh. Leher mereka dan jari jemari mereka. Potong yang ni. Maka kamu akan menang. Bukan sekadar Allah beri malaikat, Allah turunkan hujan, beri perasaan mengantuk, Allah beri motivasi, malaikat berkata Allah bersama kamu, Allah campakkan rasa takut kepada orang kafir. Dan Allah ajar pula cara berperang. Cara berperang. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan sebelum perang berlaku. Perang belum berlaku, Allah kata kamu akan menang. Kamu diberikan kemenangan. Maka ini di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada setiap, bukan sekadar kepada orang Islam waktu itu, kepada setiap orang Islam yang mentaati Allah. Dan akibat kepada setiap yang lawan Allah dan Rasul ialah kekalahan. Bukan sekadar kekalahan di dunia. Bukan kekalahan di akhirat kelak lebih dahsyat, dibakar dalam api neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.